kongsikan juga bagaimana cara yang terbaik untuk anda berjimat dalam percutian. Kita tak cerita tentang nak bercuti saja berjimat. Sebelum bercuti, perlu jimat. Masa bercuti pun mungkin boleh kurangkan kos. Selepas bercuti ni nak cerita, jangan sampai lepas bercuti kena hutang pula. Itu yang paling penting sekali kita nak bawakan kepada anda semua. Dan pastinya kita tidak kira kategori apa, sama ada anda B40, T20, apa sahaja. Ini mungkin yang bersesuaian dengan poket kita, yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Kita akan bawakan seorang perunding kewangan di sebelah saya, Tuan Muhammad Syukur Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kali pertama juga kita bersua. Ya, betul. Ya, betul kan? Okey, insyaAllah penonton-penonton Malaysia hari ini ingin dengarkan juga pandangan kita. Kita boleh mulakanlah yang pertama sekali. Kalau nak bercuti ni, sama ada mungkin dalam Malaysia ataupun luar negara, perkara yang paling pertama sekali, kalau kita cakap dalam konteks jimat cermat dalam percutian, apa perkara pertama yang perlu dilakukan? Okey. Sebelum pergi pada perkara pertama tu, pertama sekali cuti sekolah ni ialah masa yang ditunggu oleh anak-anak. Kan? Jadi untuk meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak semua tu, kan, akan menjadi memori yang tak ternilai. Baik. So, apa perkara pertama yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita rancangkan? Dia punya formula dia senang je kita ingat, iaitu ATM. ATM? ATM. ATM kan duit keluar duit mesin tu bukan? Betul lah. Kita nak ATM. A itu ialah accommodation, kan? Iaitu penginapan. Okay. Itu yang pertama kita fikir tentang kos dia. So apabila accommodation ni kita ada banyak pilihan dah. Kan? Sama ada kita nak stay kat hotel, Airbnb, dan sekarang yang popular ialah homestay. Betul. Homestay, kan? Inap desa, ataupun nak pasang kemah, glamping dan sebagainya, ataupun tidur rumah adik-beradik. Tidur rumah saudara. Itu paling jimat lah. Betul, itu paling jimat. Kan? Masa anak kecil ni, Nina bonding pula dengan abang kita kat Kedah, adik kita kat Johor, sambil bercuti. Kan? Betul. Okay. So, yang pertama ialah accommodation. Jadi, kita tengok costing tu. Okay. Yang kedua, T ialah transportation. Jadi, pengangkutan penting. Okay. Jadi, transportation ni sama ada kita nak mandu kereta sendiri, naik ETS, train, ataupun naik kapal terbang. Kan? M tu stand for meals, iaitu makanan dan minuman. Lagi ramai ahli keluarga kita, lagi tinggi kos dia. So, tiga perkara ni kita kena buat bajet lah. Dan saya kira bajet yang paling tinggi akan terletak pada makanan kan, M tu. Sebab sekarang ni harga makanan, kalau mungkin anda bukan memilih untuk memasak lah, tak ada tempat nak masak sebagainya, makan luar, sama ada luar ataupun dalam negara, agak mahal. Saya baru balik bercuti Langkawi, makan mahal juga. Maknanya keluar kos makanan tu lagi mahal daripada keluar kos tiket penerbangan. Kalau dulu mungkin tiket penerbangan tu harga yang mahal, kalau beli last minute dan sebagainya kan, penginapan pun mahal. Tapi sekarang makanan pun mahal. Okey, mungkin seterusnya kita nak mengetahui sama ada pastinya kita nak galakkan mereka di luar sana untuk bercuti dalam negara untuk mengurangkan lagi kos. Tapi kalau saya bandingkan kos melancong di Sabah, Sarawak ataupun di luar negara seperti Indonesia dan sebagainya, kalau kita bandingkan hampir sama sebenarnya kosnya. Betul. Jadi bagaimana untuk kita kurangkan dari segi mengikut kemampuan kita, pilihan yang terbaik? Baik. Jadi sama ada orang kata pilih bajet, berapa bajet, ataupun pilih lokasi yang nak pergi. Kan? Kalau kita tanya anak kan, tentu dia nak lokasi kan. Betul. Jadi kita ada tempat yang kita nak pergi. Jadi percutian ni tujuan dia untuk kita happy. Kita nak bonding dengan anak-anak. Kan? Walaupun kedua-duanya boleh, bajet ataupun lokasi, tapi saya percaya pilih lokasi yang tempat percutian yang kita nak tu, itu lebih menyeronokkan. Kan? Dan kalau lokasi itu kita kena naik kapal terbang, contohnya pergi ke Sabah, nak pergi ke Kundasang, ke Marble Island. So kita beli lebih awal. Masa tiket tu ada promosi kan, dengan nak cuti sekolah pun ada dua ni. Satu bulan 12 lagi seminggu, satu lagi 18 Februari nanti. Okey. Antara yang mungkin terbaik pada waktu sekarang ni, kita melihat pada ekonomi sekarang ini, kalau kita fikirkan nafsu untuk bercuti ni memang nak yang best-best saja kan, tapi bahagia itu tidak terletak pada hotel 5 bintang saja. Banyak lagi yang momen kita boleh create ataupun kita boleh cipta sepanjang kita bercuti. Mana yang terbaik? Adakah mungkin perancangannya untuk menginap di ataupun menggunakan perkhidmatan awam, ataupun perancangan haruslah dilakukan sebaik sahaja tiba di lokasi itu? Okey. Dari segi transportation, pertama sekali kalau kita rancang awal, kita beri tiket kapal terbang contohnya, mungkin lebih murah dari tiket bas.
Saya setuju yang tu. Hari tu Kalau pergi, awal. Pergi Langkawi itu? Pergi memang naik tiket kapal terbang. Kalau ada anak kecil ni, pilihan dia kapal terbang lah. Senang kan, mudah. Jadi kalau naik kapal terbang tu, dapat flight yang murah, jadi anak-anak dah seronok. Betul. Kan? Dia bangun lebih awal. Dia siap lebih awal. Kan? Pukul 4 pagi dah siap dah. Kan? Jadi semangat dia tu kan. Betul, semangat kan. Jadi anak-anak ni kan masa kecil dia kan, dia seronok nak naik kapal terbang. Kan? Kalau drive pun boleh juga kan. Tapi kalau ada pilihan seperti itu, jadi tak payah nak drive. Drive ni kalau kita ada banyak hentian nak singgah. Nak singgah situ, nak rasa situ, nak rasa sini. Kan? Macam saya drive ke Kedah contoh ni kan. Saya tengok dulu apa yang menarik. Okey, saya nak singgah Tapah, saya nak singgah Kuala Kangsar, ada Tom Yam Goong lah sebagainya. Kan? Jadi ada banyak, jadi saya nak singgah-singgah. Jadi bergantung pada masing-masing. Okey. Kan? Dan satu lagi, Anim, budak-budak ni, kalau kita buat naik kapal terbang, dia selfie dalam kapal terbang. Betul. Kapal terbang kan. Jadi dia save benda tu, dia post ke IG dia ke, ataupun dia seronok, memberi semangat pada anak-anak. Itu pun momen yang bahagia lah dikatakan kan untuk mereka. Lagilah kali pertama naik kapal terbang, lagi mereka excited. Betul. Dan mungkin anda juga di luar sana setuju yang kalau kita beli tiket awal, ianya akan dapat kurangkan banyak sangat kos kita dalam percutian ini. Dan bagaimana tempoh merancang percutian yang terbaik sekali untuk dilakukan oleh sebuah keluarga itu? Kita katakan yang mungkin menjelang pada hari cuti ini. Berapa bulan awal yang perlu kita lakukan? Dia sebaiknya dah rancang setahun sebelum. Minimum. Bukannya seminggu ataupun 2 minggu. Sebab nanti saya akan explain pula mengenai sumber bajet tu kan. Jadi jika perancangan awal kita lebih jimat. Contohnya kalau bulan 12 ni kita dah rancang lebih awal. Bulan 2 ni pun kita dah rancang dah. Okey, contoh kalau bulan 12 ni kita nak bercuti, kita perlu rancang pada tahun pada bulan 1 tahun depan ni. Betul. Awal tahun lagi, buka tahun lagi kita dah plan dah. Cuti sekolah bulan 8 ke mana, cuti bulan 12 ke mana, kita dah ada jadual cuti tu kan. Jadi kita dah rancang awal. Jadi kita boleh dapatkan sumber wang untuk kos. Betul. Setiap bulan tu kita dah boleh bajet lah berapa banyak kita nak simpan maksudnya. Betul. Okey, sumber wang yang dimaksudkan ni bagaimana? Okey. Kalau sumber wang untuk menampung kos percutian bersama keluarga ni, biasanya ada 5 lah. Ada 5 sumber bajet kan. Pertama sekali, tadi Anim dah sebut macam T20 lah apa semua kan. Okey. Hasil daripada dividen simpanan. Ini orang-orang yang T20 buat lah. Orang T20 ni sebenarnya dia melancong juga. Dia berjalan juga. Cuma dia tak pakai duit simpanan dia. Dia pakai duit dividen dari simpanan dia. Jadi percutian itu percuma. Contoh paling mudah lah. Jikalau kita ada simpanan di ASB 200,000, jikalau dividen 5%, kita dah dapat 10,000. Betul. So dari 10,000 tu kita dah boleh bercuti dengan keluarga. Lebih banyak wang simpanan kita, lebih banyak dividen kita dapat. Betul. Itu sumber yang pertama. Iaitu ditaja. Okey, saya tak sabar nak dengarkan sumber yang seterusnya. Sebab pastinya mereka di luar sana, itu kalau 200,000 dalam simpanan. Bagi kita yang ada beberapa je ni, macam mana pula? Mungkin seterusnya, poin yang seterusnya menjurus kepada itu. Sumber yang kedua ialah dari reward. Dari reward, ganjaran ataupun bonus. Contoh baru-baru ni, Kerajaan Selangor umumkan bonus 2,5 bulan. 2,5 bulan tu kalau gaji 4,000, 10,000. Kalau gaji 3,000, 7,500. Tapi bonus akan dapat akhir tahun. Adakah itu untuk percutian pada tahun hadapan? Tepat sekali. Faham konsep dia dah. Dan ianya untuk tahun hadapan dan duit tu simpan dulu. Jadi dia akan plus dengan dividen. Lagi seronok percutian. Sebenarnya percutian pada bulan 12 ni patutnya menggunakan bonus pada tahun lalu. Betul. Kan dengan tiketnya murah dan sebagainya. Okey, faham. Okey, silakan teruskan. Yang ketiga dari duit simpanan. Dari duit simpanan kan. Jadi macam kita cakap tadi, kita mesti plan lebih awal dari duit simpanan. Contohnya jikalau percutian kita tu kos dia 3,600. Jadi kita mesti simpan 300 sebulan. Kan? Jadi bila kita kata 300 sebulan, orang kata banyak 300 sebulan tu. Kan? Actually 300 sebulan tu tidak banyak. Kan? Bukan kita tak boleh bajet ataupun bukannya kita tak ada masa ataupun kita tak boleh buat. Tetapi kita tidak jumpa why dia. Orang kata big why. Kita tidak jumpa why dia. Kenapa kita kena simpan 300 sebulan? Sebab nak bawa anak-anak cuti. Jikalau kita terjumpa why dia, pentingnya kita bawa anak-anak bercuti ini
maka itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey, antara kita mungkin boleh selitkan sikit soalan tu. 300 tu contohlah, kalau kita ni memang dah ngam-ngam dah perbelanjaan, gaji 6,000 hingga 7,000 sebulan. Ngam-ngam dah ni, tak ada dah 300 untuk disimpankan. Kat mana yang kita boleh potong untuk adakan 300 tu? Mungkin idea daripada Tuan Syukur ni. Okey. Jikalau kita betul-betul tidak boleh menyimpan, surrender. Bayar ni, memang zero. Kan? Ada satu lagi cara kita dapatkan kos untuk bawa anak bercuti. Okey. Iaitu dari pendapatan sambilan. Pendapatan sambilan ni contohnya kita boleh buat part-time business. Kan? Contohnya jadi ejen takaful, jadi ejen unit trust, buat online sale, online business. Kan banyak orang buat. Yang tak kacau gaji hakiki lah. Tak kacau gaji hakiki. Kita buat kerja lain, duit itu memang fokuskan untuk perbelanjaan percutian. Betul. Kalau itu saja boleh dapat 500 sebulan, atau 600 sebulan, dah jadi jumlah dia 6,000 atau 7,000. Sekali lagi, bukan kita tak boleh buat. Bukan kita tak reti buat. Tapi kita tak jumpa why dia. Big why dia. Kenapa kita mesti buat? Apabila kita jumpa why dia, sebab bulan 12 aku nak seronok, nak bonding dengan anak aku, kita akan jumpa why dia. Ya, betul. Itu antara perkongsian. Saya suka sebab apa? Mungkin ini baru buka sikit pandangan kita yang kalau nak bercuti pada bulan 12, bukan bulan 12 baru keluarkan kos ataupun pendapatan bulan 12 ni, tapi sebenarnya kita dah rancang pada tahun hadapan. Saya setuju sangat kalau perancangan awal dilakukan, kos banyak sangat dapat dikurangkan. Betul. Antara lain, selain daripada tiket, homestay dan sebagainya pun dapat kurang. Tadi ada disentuh juga kita pergi ke destinasi. Ini memang nak bajet low sangatlah. Kita pergi ke destinasi kalau ada saudara mara di sana. Betul. Kan? Jadi penginapan dah kurang dan sebagainya. Malaysia pun banyak destinasi-destinasi terbaik. Bagaimana galakan yang kita nak berikan kepada mereka yang sebenarnya percutian ini bukan sahaja kita fokuskan kepada percutian luar negara, tetapi dalam negara pun banyak tempat-tempat menarik. Tuan Syukur, pandangan daripada Tuan Syukur sendiri. Baik. Pertama sekali, dengan keadaan kos sekarang, saya mencadangkan percutian luar negara. Okey. Sebabnya, kenapa saya mencadangkan cuti luar negara? So, kita akan spend duit tu dalam negara. Kan? So hotel akan naik bisnes. Homestay akan naik bisnes. Orang berjual akan naik. Kan? Grab, kereta sewa, semua. Jadi, ekonomi negara akan lebih maju. Okey. Maju. Tetapi, jikalau memang dah puas dah, Nim tadi pergi Langkawi, Sabah dah pergi, Sarawak dah pergi, dan barulah boleh pergi ke negara lain. Maknanya tadi Tuan Syukur masukkan dalam negara terlebih dahulu. Utamakan dalam negara terlebih. Mana tempat yang kita belum pergi. Betul. Utamakan dulu kan. Dah pergi semua dan barulah nak pergi ke luar negara. Okey, perbandingan antara dalam negara dan luar negara ni, sebenarnya dalam negara pun banyak tempat-tempat menarik. Ini kita sempat tayangkan, harap-harapnya ni di dalam negara lah ya. Itu dia. Ini antara tempat-tempat lokasi yang menjadi pilihan anda di luar sana. Tapi saya terus terang cakap, baru balik daripada Langkawi, cantik Masya Allah air dia. Jadi tak salah pun sebenarnya kita. Ini di Ipoh bukan? Ini di kawasan-kawasan, Batu Cave, sorry. Sebab ada juga satu restoran yang baru-baru ni viral dalam gua di Ipoh. Lebih kurang sama. Okey, ini antara lokasi-lokasinya. Kita bersama dengan masih lagi Tuan Syukur untuk berkongsi dengan kita tentang bajet percutian. Antara yang mungkin menjadi pilihan sekarang ni, sebab kita tahu ekonomi pada 2023 ni sangat mencabar. Ada dua pilihan, sama ada kita nak teruskan lagi niat kita untuk bercuti ataupun mungkin memilih untuk mencipta kebahagiaan itu hanya di rumah. Kita ada pilihan kat situ, tapi mungkin dorongan pandangan daripada Perunding Kewangan sendiri mungkin dapat membantu mereka di luar sana. Okey. Saya baca juga ada orang bertanya kan. Dia kata mana lebih bagus kan? Bawa anak-anak bercuti ataupun lebih baik kita simpan duit dia kat rumah. Kita tengok muka anak, anak tengok muka kita. Kan? Dia tu banyak juga aktiviti boleh buat kat rumah. Betul. Kan? Okey. Bagi saya kan, betul, meningkatkan simpanan itu bagus. Tapi kalau ekonomi tak bagus, kita duduk rumah dengan murung, jaga je duit kita, kan? Ekonomi tidak akan naik, ekonomi tidak akan berkembang. So dia akan pusing kepada kita juga, kitaran ekonomi ni kan. Jadi apabila kita pergi berjalan, melancong, bercuti, membawa anak-anak kan. So melihat negeri yang berbeza, budaya yang berbeza, cara yang berbeza, rasa makanan yang berbeza, kan? Jumpa orang berbeza. Itu juga meningkatkan simpanan. Simpanan apa? Simpanan mental, simpanan pengalaman, simpanan kemahiran, simpanan pemikiran daripada memori anak kita. Kan? Jadi simpanan mental, pemikiran ini
anak-anak akan bawa hingga ke dewasa. Kan? Dia dah naik kapal terbang dah. Kan? Dia dah pergi ke Kunasang, ke Mabu Island dah. Dia dah pergi ke Sarawak dah. Dia dah pergi ke Ipoh tadi, atau Batu Cave tadi. Dia dah pergi itu tempat. Jadi ini juga akan mematangkan anak-anak. Jadi orang akan lebih matang dengan itu. Ya, itu di antara selain daripada simpanan duit, simpanan mental dan juga fizikal anak-anak ini pun sangat-sangat penting untuk mereka ada momen bahagia itu. Pesanan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin nak bawa anak-anak mereka bercuti pada bulan 12 ni, cuti sekolah ni, apa yang terbaik dari sudut kewangan yang mungkin tidaklah kita rasakan sangat kurang selepas percutian itu berlangsung? Okey. Nombor satu pesanan tadi, saya dah beritahu tentang sumber bajet tadi. Kan? So pesanan saya, jangan gunakan future income. Jangan gunakan future income. Itu future income ni ialah seperti membuat pinjaman, sama ada dari kredit card dan sebagainya. Kan? Contohnya macam kata, travel now, pay later. Pay later. Itu yang bahaya tu. Atau beli dahulu, pening kemudian. Itu konsep kan. Travel now, pay later, pening kemudian. Kan? Pening kemudian. So, jangan gunakan future income. Jadi, gunakan daripada sumber, macam sekarang tadi, hasil dari dividen, hasil dari bonus, dari duit simpanan, daripada pendapatan sambilan. Dan tentukan tujuan kita ni. Contohnya, hanya nak santai-santai makan angin. Apa tujuan dia? Mana nak pergi? Contohnya, nak pergi ke Sekincan. Kan nak healing sikit kan betul. Dengan suasana yang ni. Pernah pergi Sekincan tengok safari. Pernah. Bagus kan. Itu antara tempat-tempat yang sekarang ni tengah top juga. Betul. Kan mungkin juga kos yang dilibatkan tu sangat sikit kan? Betul, sangat sikit. Sangat jimat. Homestay murah, makanan murah dan sedap, pemandangan cantik. Boleh anak-anak tengok sawah padi dan sebagainya kan. Jadi pergi untuk apa? Contohnya untuk pergi tujuan makan-makan. Macam saya pergi, contohnya saya nak bawa anak-anak saya nak pergi makan-makan seafood sini, nak pergi makan-makan lobster. Tetapkan tujuan kita. Betul. Jadi senang. Atau pergi untuk beraktiviti, atau riadah, atau pergi untuk shopping. Jadi tentukan tu dan yang penting kita ada bajet. Okey, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada Tuan Syukur. Kita kena tahu apa tujuan kita dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Syukur Abu Bakar selaku perunding kewangan bersama dengan kita pada pagi ini. Pesanan telah pun dititipkan kepada anda di luar sana dan perancangan bagaimana sumber kewangan yang anda perlu ada untuk anda berjimat cermat sebelum, selepas dan ketika bercuti.